Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini memang sah, jolo dah gila. Manakah tidak gilanya apabila didedahkan di mahkamah oleh saksi bahawa rupa-rupanya dalang di sebalik surat berkaitan dengan kononnya derma diterima dari Arab Saudi berkaitan dengan 1MDB dan Najib Tun Razak, dalangnya adalah jolo. Itu pertama. Yang kedua, manakan tidak gilanya jolo kalau saksi Jasmine Loh juga menyatakan bahawa beliau tidak dapat pulang ke Malaysia walaupun dia mau pulang ke Malaysia kerana diugut oleh jolo. Kalau dia balik, jika dia balik Malaysia, beliau akan hidup dalam neraka. Bayangkan betapa gilanya jolo. Dan menjadi tanda tanya lah kan, siapa lah yang membuatkan jolo ni cukup berani. Macam manalah jolo ini mempunyai kuasa yang begitu maha kuat sehingga berani-berani yang pertama sekali menulis. Jolo minta Kok Tiem buat surat mengesahkan duit masuk akaun Najib adalah derma Arab Saudi. Jadi maknanya tembelang jolo ini pecah ataupun cerita temberang tentang derma wang yang masuk akaun Najib adalah derma Arab Saudi itu mungkin adalah temberang semata-mata kerana bukan daripada pengesahan daripada surat Arab Saudi, tetapi jolo sendiri yang suruh minta Kok Tiem buat surat sahkan duit masuk akaun Najib sebagai derma Arab Saudi. Ahli perniagaan dalam buruan Loh Teok Jo atau Jolo mengarahkan sekutunya mendiang Ki Kok Tiem menyediakan surat pengesahan daripada putra Saud Abdul Aziz Al Saud yang menyatakan konon dana dimasukkan ke dalam akaun peribadi Datuk Seri Najib Razak adalah derma daripada Arab Saudi. Perkara itu dinyatakan bekas peguam 1MDB Jasmine Loh ketika memberikan keterangan sebagai saksi ke-50 di Mahkamah Tinggi hari ini. Jasmine berkata kejadian itu berlaku di bilik Business Center di Hotel Mayfair di London ketika beliau diminta berjumpa jolo pada awal tahun 2015. Ini semua apabila berkaitan dengan perbicaraan kes 1MDB. Kata Jasmine Loh lagi, ketika tiba di bilik itu, beliau ternampak Kok Tiem, pengarah urusan Ihsan Perdana Sdn Bhd, iaitu Dr. Samsul Anwar Sulaiman dan pengarah projek tanggungjawab sosial korporat 1MDB Denisi Tuan Buan. Ketika Samsul bertanya Jolo mengenai jalan penyelesaian berkaitan isu yang diterima daripada akaun Najib yang dikatakan daripada Putra Perdana Sdn Bhd dan SRC Internasional Sdn Bhd, malah pelbagai pihak mula bertanya berhubung akaun berkenaan yang dikatakan menerima duit daripada 1MDB, Jolo kemudiannya mengarahkan Kok Tiem menyediakan satu surat pengesahan daripada Putra Saud untuk menyatakan wang dimasukkan dalam akaun Najib adalah derma daripada Arab Saudi. Nah, inilah kegilaan yang mungkin disebut netizen sebagai jolo memang gila, kata mereka lagi. Kok Tiem telah pun disiasat di Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM kerana disyaki menerima wang daripada dana 1MDB dan SRC Internasional, meninggal dunia disebabkan serangan strok secara tiba-tiba pada 29 Mei tahun 2018. Perkara kedua yang menjadi isu hangat ialah apabila ramai netizen kata jolo ni dah gila ke sampai berani mengugut Jasmine Loh supaya tidak balik. Kerana dia kata, saya akan hidup dalam neraka kalau balik, kata Jasmine Loh. Dalam keterangan hari ini, Jasmine Loh memberitahu bahawa ahli perniagaan dalam buruan pelarian iaitu jolo mengancam untuk menjadikan hidupnya seperti di dalam neraka jika dia meninggalkan Bangkok, Thailand dan kembali ke Malaysia. Bekas penasihat undang-undang 1MDB itu memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa ini sebab dia baru pulang ke Malaysia pada tahun lepas. Semasa perbicaraan rasuah 1MDB bernilai RM2.27 bilion hari ini terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak, Jasmine Loh berkata, jika tidak kerana ugutan itu,
dia sudah kembali ke Malaysia lebih awal. Pada asasnya, Jolo bersumpah untuk membuatkan kehidupan saya menjadi seperti neraka dan menggunakan setiap sumber dan kuasanya bahwa saya akan menemui penghujung yang mengerikan jika kembali ke Malaysia. Inilah yang menjadi tanda tanya. Apa kuasa sebenarnya Jolo sampaikan Jasmine Low pun menjadi takut. Dan menurut keterangan ini, apakah sumber yang ada pada Jolo dan apa pula kuasanya sehingga dia boleh menjadikan Jasmine Low sangat takut untuk kembali ke Malaysia? Dalam keterangan ini mengatakan bahawa Jolo telah bersumpah untuk membuatkan kehidupan Jasmine Low menjadi seperti neraka dan menggunakan setiap sumber. Dari mana sumber Jolo? Apa sumbernya di sana? Dan kuasanya bahawa akan menemui penghujung yang mengerikan jika kembali ke Malaysia. Saya tidak bekerja dan terpaksa hidup dengan dana dengan Jolo akan menghantar orang yang tidak dikenali pada setiap 8 atau 9 bulan untuk memberinya dana berjumlah 2,500 setahun US dollar. Punyalah kan sikit pun. Adalah menyedihkan untuk bergantung kepada seseorang yang bersumpah untuk menjadikan hidup saya seperti neraka, tetapi saya tidak mempunyai pilihan untuk terus hidup. Ia amat menyedihkan, tetapi saya perlu bertahan dan saya perlu mencari jalan selamat untuk pulang ke Malaysia tanpa Jolo mengetahuinya. Saya takut keselamatan nyawa saya, kata Jasmine Low kepada Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Sequeira. Semasa pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwaya T. Daipa Nair, Low berkata dia tidak pernah berniat untuk melarikan diri apabila meninggalkan Malaysia pada April 2018 sebelum pilihan raya umum ke-14 dan tinggal di Bangkok selama 5 tahun sehingga tahun 2023. Jasmine Low berkata sepanjang berada di Thailand, dia melihat apa yang berlaku kepada pemberi maklumat 1MDB Switzerland Xavier Andre Justo apabila ditangkap dan dipenjarakan di negara itu. Justru kata Jasmine Low, dia kekal di Bangkok untuk mengelak daripada membahayakan dirinya. Saksi pendakwaan ke-50 itu memberi keterangan bahawa dia menghadapi banyak halangan dalam usaha untuk kembali ke Malaysia dan peguamnya berjaya merundingkan laluan selamat dia pulang ke Malaysia pada Julai tahun lepas. Perbicaraan di hadapan Hakim Sequeira disambung semula pada hari Jumaat minggu ini. Najib dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM2.27 bilion daripada 1MDB. Bagi 4 pertuduhan salah guna kuasa, bekas ahli Parlimen pekan itu didakwa melakukan kesalahan berkenaan di Islamic Bank Berhad, Cawangan Jalan Raja Chulan di Bukit Selon, Kuala Lumpur antara 24 Februari 2011 hingga 19 Disember 2014. Bagi pertuduhan pengubahan wang haram, Najib dikatakan melakukan kesalahan itu di bank yang sama antara 22 Mac 2013 dan 30 Ogos 2013. Beberapa komen di ruangan Malaysia mengatakan bahawa dengan pendedahan ini, komonlah UMNO move on without Datuk Seri Najib Razak, kata Red Parrot. They are a group of young leaders who can take over the leadership, katanya lagi. Ada juga yang mengatakan, so rakyat Malaysia bagilah sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memimpin negara. Terlalu banyak kerosakan yang dilakukan oleh Mahathir Daim Najib Muhyiddin, katanya. Jangan lagi asyik salahkan DAP. Perdana Menteri semuanya macam bukan dari DAP, kata beliau. Brown Falcon kata ini semua perompak, katanya. Saudara-saudara sekalian, therefore, Low said he stay in Bangkok to avoid himself. Really bad reporting. Jasmine Low is a she and not a he. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya sekali lagi, tembelang pecah lagi. Tembelang Najib pecah lagi.
Jolo dalang di sebalik surat derma Raja Arab, dedah saksi 1MDB. Bekas penasihat undang-undang 1MDB, Jasmine Loh Aiswan, mendakwa Jolo adalah individu di sebalik surat yang dikaitkan dengan dakwaan janji sumbangan dari kerabat Diraja Arab Saudi kepada bekas Menteri Najib Razak. Loh yang merupakan bekas pegawai 1MDB yang dekat dengan Jolo memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang Jolo mengarahkan mendiang Ki Kok Tiam, individu yang didakwa sebagai sekutu rapat Jolo, untuk menyediakan salinan surat itu bagi menjelaskan sejumlah besar wang yang masuk ke akaun Najib. Ketika memberikan keterangan dalam perbicaraan kes rasuah RM2.27 dana 1MDB terhadap Najib hari ini, Loh berkata dia melihat bagaimana ia berlaku ketika dia diminta Jolo untuk menyertai mesyuarat bersamanya. Ki dan dua individu lain di sebuah bilik di Hotel Mayfair di London pada tahun 2015. Jasmine Loh berkata dua individu tersebut adalah pengarah Isyan Perdana Sdn Berhad, Samsul Anwar Sulaiman, dan pengarah projek Yayasan Rakyat 1 Malaysia, YR1M Dennis C. Samsul dan C merupakan saksi dalam kes rasuah RM42 juta SRC Internasional, di mana Najib disabit bersalah dan menjalani hukuman penjara sejak Ogos tahun 2022. Ketika mesyuarat itu, dakwa Loh, Samsul bertanya ada Loh bagaimana kepada Loh atau Jolo bagaimana untuk menyelesaikan isu aliran wang yang masuk dalam akaun Najib yang didakwa daripada Putrajaya Perdana dan SRC. Samsul kemudian memberitahu Loh yang ramai pihak bertanya kepadanya, yaitu Samsul, bagaimana berkenaan dakwaan wang itu adalah daripada 1MDB dakwa Loh. Selepas itu, Jolo mengarahkan Ki untuk menyediakan satu surat pengesahan daripada Putra Saud untuk menyatakan wang yang masuk ke akaun Najib adalah derma daripada Arab Saudi. Selepas itu, saya dan Jolo keluar sekejap untuk bincang satu hal lain. Namun, ketika saya kembali ke bilik itu, saya lihat Ki sedang sediakan draft surat Putra Saud, katanya lagi. Dalam kedua-dua kes SRC dan 1MDB, Najib kekal mengatakan dia dijanjikan derma oleh Arab Saudi dan percaya wang yang masuk ke akaunnya adalah daripada kerabat diraja negara itu. Najib kini dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram melibatkan dana 1MDB berjumlah RM2.27 bilion. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, tembelang pecah lagi. Jolo dalang di sebalik surat derma Raja Arab dedah saksi 1MDB. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, identiti orang yang cuba ugut bunuh Nick Elin didedahkan oleh polis. Tidak sangka sama sekali orangnya ini, dan bukan juga calang-calang. Saudara-saudara sekalian, sampai begitu sekalikah mereka tidak menyukai keputusan mahkamah sehingga sanggup menggunakan kekerasan, menggunakan ugutan bunuh terhadap Nick Elin. Walhal, mengikut pemahaman beberapa penganalisis politik, sebenarnya ia mudah difahami. Ianya hanya melibatkan pertindihan dan melangkaui kuasa negeri. Walau bagaimanapun, biasalah kan politik telah diguna dan telah dimanipulasi sehingga ianya menjadi begitu panas sama sekali. Namun demikian, hari ini
Polis menyatakan bahawa telah pun mengenal pasti suspek yang mengugut bunuh Nick Allen. Saudara-saudara, polis telah mengenal pasti individu di sebalik 3 akaun media sosial yang didakwa membuat ugutan bunuh terhadap peguam Nick Allen Zurina Nik Abdul Rashid. Ketua Polis Kuala Lumpur, Aloyuddin Abdul Majid dilaporkan berkata, polis telah membuka 3 kertas siasatan berkaitan atau berkenaan ugutan yang dibuat terhadap Nick Allen dan 1 kertas siasatan telah siap. Tahun lalu, Nick Allen buat 3 laporan. Kita buat 3 kertas siasatan dengan 1 daripadanya sudah selesai dan ada dengan TPR, Timbalan Pendakwa Raya. 2 lagi laporan masih dalam siasatan dan kita akan lengkapkannya dalam masa terdekat untuk serahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya, katanya, seperti dibetik Berita Harian. Menurut laporan Cosmo, Alauddin berkata polis belum membuat tangkapan terhadap suspek. Terdahulu, Nick Allen membuat laporan polis setelah menerima ugutan bunuh ekoran langkanya memfailkan petisyen mencabar peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019. Ugutan tersebut termasuklah untuk sembelih peguam kelahiran Kelantan itu. Pada Jumaat lalu, panel 9 Hakim Mahkamah Persekutuan dengan keputusan 8-1 membenarkan petisyen peguam Nick Allen Zurina Nik Abdul Rashid dan anaknya, Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman, untuk membatalkan 18 peruntukan dalam enakmen tersebut. Mahkamah memutuskan Dewan Undangan Negeri Kelantan melangkaui bidang kuasanya seperti yang termaktub dalam Senarai Negeri Senarai 2 Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Bagaimanapun, perlembagaan ataupun mahkamah yang membenarkan pembatalan hanya 16 daripada 18 peruntukan tersebut. Susulan keputusan itu, Nick Allen berkata, dia dan anaknya, Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman, bukannya menyerang sistem syariah seperti yang didakwa sejumlah pihak. Sebaliknya, ia berkaitan dengan kuasa Dewan Undangan Negeri Kelantan. Perkara penting yang perlu dinyatakan adalah enakmen jenayah syariah yang dicabar adalah hukuman takzir. Ia bukan hudud, ia bukan kisas, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.